Baik, kata musannif rahimahullah, wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Dan i'tikaf itu merupakan sunnah yang mustahabbah. Sunnatun mustahabbatun. Apa makna sunnah kat sini? Kata Muhasyi dalam hasyiah, qauluhu wal i'tikafu sunnatun ay tariqatun. Sunnah dengan mana tariqah, dengan mana jalan. Tariqatun fid din, satu jalanan dalam agama. Lepas tu makna mustahabbah, kata Muhasyi, wa qauluhu mustahabbatun ay matlubatun. Jadi dapat kita apa matlubatun dengan mana yang dituntut. Jadi gabung dua tu, iktikaf merupakan satu jalanan di dalam agama yang dituntut. Bila kita tafsirkan sunnah dengan makna tariqah, maka kata Muhasyi, sunnah dengan makna tariqah, mustahabbah dengan makna matlubah, maka kata Muhasyi, fandafa'a ma yuqalu la ma'na liwasfi sunnati bil mustahabbah lianna sunnata wal mustahabbata bima'nan wahid. Maka tertolaklah apa yang dikatakan pada kritikan. Buat orang kritik, musannif dia sebut i'tikaf itu adalah sunnah yang mustahabbah. Jadi orang kritik lah, sunnah dan mustahabbah tu satu makna aja. Maka tidak ada makna lah kita mensifatkan sunnah tu dengan mustahabbah. Kan dia sebut sunnatun yang mustahabbatun. Sedangkan mustahabbatun pun makna sunnah juga. Makna lain bagi sunnah mustahabbah. Jadi satu makna dua-dua tu. Jadi tidak ada makna disifatkan sunnah dengan mustahabbah. Itu kritikan lah. Jadi dijawablah, sunnah dengan makna tariqah, mustahabbah dengan makna matlubah. Bawa kepada makna lain lah. Sunnah dengan makna tariqah, jalanan yang dituntut. Jadi bila kita dah tafsirkan macam tu, sunnah dengan makna tariqah, mustahabbah, matlubah, maka tertolaklah apa yang dikatakan pada kritikan. Tidak ada makna menyifatkan sunnah dengan mustahabbah. Sebab apa tak ada makna? Kerana sunnah dan mustahabbah itu satu makna sahaja. Jadi tertolaklah kritikan tersebut. Kemudian dia kata juga, walaka hamlus sunnah ala ma'nahal masyhur. Dan boleh juga kamu menanggungkan, kamu mentafsirkan makna sunnah di atas maknanya yang masyhur. Makna sunnah yang masyhur. Apa dia maknanya yang masyhur? Wa huwa ay al-ma'nahul al-ma'na al-masyhur tu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu makna sunnah yang masyhur lah. Iaitu apa yang dijanji pahala kerana melakukannya dan tidak dijanji seksa kerana meninggalkannya. Itu makna sunnah yang masyhur. Lepas tu kalau kita tafsirkan makna sunnah dengan maknanya yang masyhur tu, wa yakunu qauluhu, maka kataan musannif mustahabban tu litakid. Perkataan mustahabban, qauluhu mustahabbatan tu, mustahabbatan situ. Mustahabbah situ. Kan mustahabban. Mustahabbah. Di sini silap ni. Sini sebut mustahabban. Wa yakunu qauluhu mustahabbah tu litakid. Jadilah perkataan musannif mustahabbah tu didatangkan untuk tujuannya takkid sahaja. Kalau kita tafsirkan sunnah dengan maknanya yang masyhur. Lepas tu kata Muhasyi, wal awwal aula. Dan kita tafsiran yang pertama itu lebih aula. Mana dia tafsiran yang pertama? Iaitu kita tafsirkan makna sunnah dengan makna tariqah. Kan? Kita tafsirkan makna sunnah dengan makna tariqah. Waktu tu mustahabbatun bukan lagi litaukid. Dia main dengan makna baru dah pada ketika tu. Datang dengan makna yang baru.
Dia dah tak jadi taukid, tapi dia jadi taksis, satu asas yang baru dah. Jadi dia kata aulanya, awal at-tafsirul awal aula, itu lebih aula, lebih utamalah. Li'anna qaulahu mustahabbatun, ni apa ni, kita hikayat apa ni, betul lah kan. Li'anna qaulahu mustahabbatun yakunu taksisan, kerana perkataan musannif mustahabbah tu merupakan taksis, dia jadi taksis, bukan lagi taukid. Wa taksis khairun minat taukid, taksis lebih baik daripada taukid. Waqad arafta annahu yajibu bin nadri wa yahrumu kama idza takafatil mar'atu bi ghairi idzni zawjiha wa yukrahu kama idza takafat zawatul hayat bi idzni azwajihinna. Itu tentang hukum ahkam yang kita dah baca semalam lah. Dia tak perlu lagi kita baca yang tu. Baik. Jadi i'tikaf merupakan satu jalanan yang yang dituntut. Satu jalanan dalam agama yang dituntut untuk kita buat. Bila nak buat tu? I'tikaf tu sunnah mustahabbah. Pada waktu bila? Kata syarih, fi kulli waqtin. Sunnah yang mustahabbah yang dituntut bila? Fi kulli waqtin, pada tiap-tiap waktu. Pada tiap-tiap waktu dituntut. Muhasyi tambah dalam hasyiah, qauluhu fi kulli waqtin ay lailan kana au naharan. Pada waktu malam, waktunya i'tikaf itu, au naharan, ataupun pada waktu siang. Sama ada malam adalah ia waktu i'tikaf tu, ataupun naharan, ataupun pada waktu siang. Fi Ramadan wa ghairihi, pada bulan Ramadan ataupun pada selain bulan Ramadan. Pada tiap-tiap waktu dituntut. Hatta awqatil karahah, sehingga kan pada waktu makruh sekalipun. Pada waktu yang makruh, waktu yang makruh kita solat kan, pada waktu tu pun tak ada masalah, boleh juga untuk kita i'tikaf. Kan ada 5 waktu kita mengaji, makruh untuk kita solat pada waktu tersebut. Makruh tahrim lah kan, makruh kita solat pada waktu tersebut. Tapi bab i'tikaf, walaupun pada waktu-waktu makruh tu pun kita dituntut juga untuk i'tikaf. Hak makruh tahrim yang diharamkan tu haram semayang kan. I'tikaf dituntut juga. Wa in taharraha, kata Muhasyi lagi, walaupun dia sengaja dia i'tikaf pada waktu tersebut, pada waktu yang diharamkan solat tu. Sebab apa? Wa dzalika li itlaqil adillah, dan yang demikian itu demikian yang tersebut tadi, i'tikaf tu sunat pada tiap-tiap waktu, pada setiap malam, pada waktu malam, pada waktu siang, waktu Ramadan dan selain Ramadan, sehingga pada waktu makruh. Kita cakap macam tu li itlaqil adillah, kerana dalil-dalil yang tidak ada kait, kerana dalil-dalil yang tidak ada kait. Dalam dalil yang hadis-hadis yang tak ada kait pun, tentang waktu-waktu i'tikaf. Jadi dia kekal lah, kita kekal atas umum dia lah. Bila-bila masa pun boleh untuk i'tikaf. Wa qad warada anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah inni nazartu an a'takifa lailatan fil jahiliyah. Dan telah warid bahwasanya Umar, dalam hadis bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar i'tikaf pada satu malam pada ketika jahiliyah dulu. Dia nazar untuk i'tikaf pada satu malam pada zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah kata apa? Qala aufi binadrik, sempurnakan nazar kamu.
Sempurnakan nazar kamu. Fa'takafa lailatan. Lalu Sayyidina Umar pun i'tikaf pula dia pada satu malam. Sebab dia niat nak i'tikaf pada waktu malam. Kan? Jadi Nabi kata sempurnakan nazar tu. Dia pun sempurnakanlah nazar dia i'tikaf pada satu malam. Jadi wahada ma warada ni, apa yang warid ni daripada hadis ni, mimma yadullu, daripada perkara yang menunjukkan ala annahu la yushtaratu as-saumu fil i'tikaf, daripada perkara yang menunjukkan bahawasanya tidak disyaratkan puasa pada i'tikaf. Kan semalam kita sebut kan, ada a'immah yang mensyaratkan puasa bagi i'tikaf. Bila orang yang i'tikaf dia kena puasa. Dalam mazhab kita tak syarat pun, tapi disunatkanlah untuk keluar daripada khilaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun fi kulli waqtin. Kemudian tambah syarah lagi, wa huwa, dan ia apa? I'tikaf itulah. Wa huwa ay al-i'tikaf tu fil ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Dan i'tikaf pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan lebih afdal daripadanya. Daripada apa? Daripada i'tikaf. Dhamir minhu min merujuk kepada i'tikaf. Maksudnya i'tikaf pada 10 akhir Ramadan, pada 10 akhir daripada bulan Ramadan lebih afdal daripadanya, yakni daripada i'tikaf fi ghairihi pada selain Ramadan. I'tikaf pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan lebih afdal daripada i'tikaf pada selain bulan Ramadan. Sebab apa ni i'tikaf pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan tu lebih afdal daripada i'tikaf pada selainnya? Ilah dia li ajli talabi lailatul qadri, kerana nak menuntut malam al-qadar, menuntut lailatul qadar lah. Baik, kita masuk hasyiah. Hasyiah dia bincang panjang lah kan. Ada syarah panjang dalam hasyiah tu. Dekat li ajli talabi lailatul qadri kita akan bacalah sebahagiannya insya-Allah. Tapi sebelum tu kita tengok dulu qauluhu wa huwa fil ashril awakhir min Ramadan afdalu minhu fi ghairihi. Ai kata muhasyi anna li'tikafa, bahwasanya i'tikaf hala kaunihi fil ashril awakhir afdalu min nafsi li'tikaf hala kaunihi fi ghairil ashril awakhir as-sadiq bi kullin minal ashril awsati wal awwal min Ramadan wa bi ghairi Ramadan bil kulliyah. Dia cakap apa ni? Dia kata i'tikaf, maksud perkataan syarah tadi, i'tikaf pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Mana-mana Ramadan lah, takyinkan. Itu lebih afdal daripada i'tikaf pada selainnya. Jadi dia huraikan lagi kalam syarah itu. Kata muhasyi anna li'tikaf, maksudnya bahwasanya i'tikaf hal keadaannya pada 10 malam terakhir lebih afdal daripada i'tikaf min nafsihi, maksudnya nafsi li'tikaf lebih afdal daripada i'tikaf hal keadaannya. I'tikaf tu selain pada selain 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir pada bulan Ramadan lebih afdal daripada selain 10 malam terakhir. Bila kita kata selain 10 malam terakhir, yang mana perkataan tu terbenak 10 yang kedua dan terbenak juga 10 yang pertama. Sebab tu kata muhasyi as-sadiq bi kullin minal ashril awsat wal awwal min Ramadan wa ghairi Ramadan bil kulliyah. I'tikaf hal keadaannya pada 10 malam terakhir lebih afdal daripada i'tikaf hal keadaannya pada selain 10 malam yang terakhir. Yang
Kita kata yang mana merangkumi 10 malam awal dan juga 10 malam yang 10 malam tengah dan 10 malam awal. Pada bulan Ramadan dan pada selain bulan Ramadan, semua sekali. 10 malam terakhir tu lebih afdal. Boleh faham tak? Macam berbelit pula. Jadi khulasah dia, buat apa ni khulasah dia, 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan lebih afdal daripada selain 10 malam, bukan, 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan lebih afdal daripada selainnya lah. Lebih afdal daripada selain Ramadan dan lebih afdal daripada 10 malam yang kedua dan juga 10 malam pertama daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tu kita bagi 3, 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam ketiga, 10 malam ketiga tu malam terakhir tu lebih afdal daripada 10 malam pertama dan juga daripada 10 malam yang kedua. Juga 10 malam yang terakhir tu lebih afdal daripada selain bulan Ramadan. Sama daripada 10 malam pertama, kedua dan juga ketiga. Itulah yang nak abang. Kemudian kata Muhasyi lagi, wal awakhir, kalimah al awakhir tu kan dia sebut dalam syarah sebut fi kulli waqtin wa huwa fil ashril awakhir, i'tikaf pada 10 akhir. Jadi perkataan awakhir tu merupakan jamak, dia datangkan dengan sirah jamak, dan ada yang menyebut dengan sirah mufrad. Jadi dia nak bahaskan sikit lah, kenapa ada yang sebut mufrad, ada yang sebut jamak, mana satu yang betul ataupun dua-dua betul. Jadi kata Muhasyi, wal awakhir bisiratil jam'i kama fi ba'din nusakhi, dan perkataan al awakhir itu adalah dengan sirah jamak seperti mana pada sebahagian nuskhah kitab. Nazaran li ma'na al-ashri, kerana melihat kepada makna asyr, makna perkataan al-ashr tu. Jadi makna perkataan tu makna jamak, kan 10 kan, kalau tengok kepada dia punya kalimat mufrad, betul tak? Tapi kalau lihat kepada maknanya dia jamak. Macam kalimah kila lah, kila dan juga kilta, lihat kepada dia punya lafaz dia mufrad, tapi makna dia tasniyah, makna dia dua, tapi lafaz dia lafaz satu. Jadi yang menyebut 10 akhir itu kerana melihat kepada makna jamak pada kalimah al-ashr tu. Wa fi ba'din nusakh al-ashrul akhir, dan pada sebahagian nuskhah disebut al-ashrul akhir bil ifrad, dengan mufrad kan, dengan mufrad kanlah perkataan akhir tu, bukannya dengan lafaz jamak. Yang ni sebab apa pula? Nazaran li lafzihi, kerana melihat kepada lafaz asyar tu, lafaz dia lafaz mufrad. Kemudian kata Muhasyi lagi, qauluhu li ajli talabi lailatul qadri, kerana menuntut lailatul qadar, ai li ajli talabi littila'i 'alaiha, iaitu kerana menuntut tahu akan malam al-qadar. Fayuhyiha, jadi ada orang dia beribadat pada malam al-qadar tu, tapi dia tak tahu pun, betul tak? Contohnya kita hidupkan 10 malam yang terakhir daripada Ramadan. Jadi insya-Allah lah kita akan dapat malam al-qadar tu. Seperti mana kata sebagian ulama, disuruh dituntut untuk kita hidupkan 10 malam al-qadar supaya kita dapat malam al-qadar tu secara yakin. Tapi kita tahu tak, adakah kita ittila' atas malam al-qadar tersebut? Kita tahu malam al-qadar tu mana satu, malam ni ke, malam esok, malam yang dia beribadat malam tu ke, ataupun malam-malam lain. Jadi ada orang yang dia beribadat, dia dapat malam al-qadar, tapi dia tak tahu
malam yang mana satu. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia malam Al-Qadar tu malam yang mana satu. Dan nanti dia akan sebutlah disunatkan untuk orang yang diperlihatkan kepada dia malam Al-Qadar tu untuk dia sembunyikan. Bukan dia hebohkan dekat orang lain, buat status ke, kan, tulis Facebook ke. Jadi dia hidupkan apa ni, sallallahu alaihi wasallam. Kat mana kita baca ni? I'tikaf. I'tikaf pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan lebih afdal daripada i'tikaf pada selainnya. Tujuan dia apa? Kerana menuntut tahu ataupun kelihatan akan malam Al-Qadar. Fayuhyiha, maka dia hidupkannya malam tu, malam Al-Qadar tu. Kemudian dihidupkan malam Al-Qadar tersebut. Lima fis sahihain, kerana apa? Kerana hadis yang diriwayatkan dalam as-sahihain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang bangun, berdiri, bangkit, buat ibadat, buat kebaikan, buat ketaatan pada malam Al-Qadar, hal keadaan dia imanan, hal keadaan dia beriman, dafek, dorongan yang mendorong untuk dia bangkit, bangun untuk beribadat tu adalah kerana keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kerana percayanya dia dengan kelebihan yang Allah Taala bagi. Jadi dia bangkit, bangun pada malam tersebut, wahtisaban, dan menghitung-hitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bangkit dia ni untuk buat ibadat ni hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia dan bukan kerana nak dapatkan pujian daripada orang lain. Orang ni apa dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan baginya apa yang lalu daripada dosa-dosa dia. Itu satu kelebihan lah. Kelebihan orang yang bangun beribadat pada malam Lailatul Qadar dengan sifat yang disebutkan ni, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada riwayat sebut wa ma ta'akhir, dan yang akan datang, kan. Jadi rebutlah, rebut peluang tu. Kemudian Muhasyi Syekh Bajuri nak sebutkan martabat hidupkan malam. Dia bahagikan kepada 3. Ada 3 martabat. Jadi dia mulakan dengan martabat yang paling tinggi lah. Dia kata wa a'la maratibi ihya'iha, dan martabat menghidupkan malam yang paling tinggi, an yuhyiya kullal laili bi anwa'il ibadati kas-salati wal qira'ati wa kasratid du'a'i al-mustamili ala qawlihi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahwasanya ia menghidupkan ke semua malam dengan berbagai-bagai jenis ibadat seperti solat, membaca Al-Quran, dan memperbanyakkan doa yang termasuk dalam doa yang dia doa tu adalah doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Ini doa yang Nabi SAW ajak kepada Sayyidina Aisyah. Kan? Sayyidina Aisyah tanya Nabi kan apa yang dia nak doa, kan. Pada malam Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah SAW ajak dia, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau tak salah dalam hadis tu tak ada lafaz karim. Cuba tengok baliklah. Ataupun ada riwayat yang menyebutkan ke, itu kena cuba antum semua tengok balik. Itu martabat yang paling tinggi, dihidupkan ke semua malam. Yang ni anda lihat kat Turki lah. Anda pun pernah sebut sebelum ni, kan. Kita tengok kat Turki, mereka hidupkan satu malam tu memang tak tidur. Daripada maghrib tu, lepas maghrib tu dia buat hari lah, kan. Lepas tu
Isyak, lepas Isyak tarawih kan. Lepas tarawih tu adalah mereka ada yang pergi makan, ada yang duduk dalam masjid kan, iktikaf. Tapi mereka tak tidur lah. Mereka tak tidur. Cuma yang tu taklah semua hidupkan dengan ibadat kan. Tapi kalau nak ikutkan, hidupkan sepenuhnya dengan ibadat. Tapi kalau pergi makan, nak dapat kekuatan pun, itu bernilai ibadat juga tu. Walaupun ada aja yang pergi lepak, seokok kan. Lepas tu mereka akan bangun malam lah. Mereka akan bangun malam tahajud. Sampailah berapa minit lagi, 15 minit, 20 minit macam itulah sebelum subuh mereka akan berhentilah untuk sahur. Wa awsatuha an yuhyiya mu'dhamal lail bima dzukira. Ini martabat pertengahan. Awsatuha, pertengahan martabat menghidupkan malam, dia menghidupkan kebanyakan malam dengan apa yang disebutkan, dengan ibadat-ibadat yang disebutkan tadi lah. Itu yang kedua. Maksudnya kita kata lebih separuh malam dihidupkan dengan amal ibadat. Wa adnaha, dan yang paling kurang sekali, an yusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zima ala salati subhi fi jama'atin. Dan paling kurang sekali dia mensolat fardu isya' secara berjemaah, dan dia azam untuk solat subuh secara berjemaah. Sebab subuh dia tak tahu lagi kan, hidup ke tak hidup, bangun ke tak bangun. Tapi yang penting dia azam untuk dia solat secara berjemaah pada esok harinya. Azam tu kena ada. Bahkan kita ni orang Islam ni, lebih-lebih lagi orang mengaji, kena ada azam lah nak sembahyang berjemaah pada tiap-tiap waktu solat. Dan kita berasa rugi bila kita solat seorang-seorang. Kemudian kata Muhasyi lagi, wala yakhtassu fadluha biman ittala'a 'alaiha bal yahsulu liman ahyaha wa illam yattali' 'alaiha. Dan dia kata, dan tidak tertentu kelebihan Lailatul Qadar ini. Kelebihan Lailatul Qadar ini tidak khusus kepada orang yang tahu malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Dia tak khusus dengan orang yang tahu. Walaupun orang yang tak tahu tapi dia hidupkan malam tu dengan ibadat, dia dapat juga. Walaupun kita kata orang yang tahu tu lebih sempurnalah keadaan dia daripada orang yang tak tahu. Jadi dia tak khusus kepada orang yang dapat tahu sahaja. Kenapa dia sebut macam ni? Sebab Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia kata kelebihan tu hanya didapati orang yang Allah Ta'ala bagi nampak kat dia. Sebab tu dia sebut ni, belakang ni dia kata apa? Wala yakhtassu fadluha biman ittala'a 'alaiha bal, bahkan yahsulu, hasil kelebihan malam Lailatul Qadar tu, liman ahyaha, bagi orang yang menghidupkan malam Al-Qadar tu, wa illam yattali' 'alaiha, walaupun dia tidak tahu, tak tahu dan tak lihat malam Al-Qadar tu. Khilafan liqaulin Nawawi, aku cakap ni aku bersalahan dengan perkataan Imam Nawawi fi syarhi Muslim, dalam syarah Muslim. Apa dia kata? Wala yanalu fadlaha illa man atla'ahu Allahu 'alaiha. Tidak mendapat akan kelebihan Lailatul Qadar tu kecuali orang yang Allah Ta'ala beri nampak kepadanya akan malam Al-Qadar tu. Naam. Tetapi halu man ittala'a 'alaiha akmalu idza qama bi wadha'ifiha. Kata Muhasyi, kata tetapi hal keadaan orang yang tahu akan Lailatul Qadar tu, Allah Ta'ala bagi dia nampak malam Al-Qadar tu, dia punya hal itu akmalu, lebih sempurna.
idza qama bi wadha'ifi, apabila dia bangkit, dia bangun pada malam tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan yang patut dilakukan pada malam tersebutlah, dengan amal ibadat dan sebagainya. Kemudian kata Muhasyi lagi, wa yundabu ikhfa'uha, wa yundabu ikhfa'uha liman ra'aha li anha fadilah. Disunatkan menyembunyikannya, menyembunyikan malam al-qadar tu bagi orang yang melihat malam al-qadar, li annaha, kerana Lailatul Qadar itu merupakan fadilah, satu kelebihan lah. Kelebihan ni sunat kita sembunyikan lah. Wal fadilatu yanbaghi katmuha, dan fadilah itu seyogialah disembunyikan. Okey, sampai situ. Lepas tu cerita pasal malam yang afdal di sisi kita dan di sisi Nabi apa semua tu, antum boleh baca. Ambil dekat bawah sikit. Bawah lepas dia selesai cerita pasal malam mana yang paling afdal apa semua tu, nak dekat habis tu 2-3 baris sebelum habis tu, wa ma warada min raf'iha fa ma'nahu raf'u ta'yiniha wa ilmiha bi khususiha la anha rufi'at min asliha. Nampak tak? Nampak kan? Kita tak jumpa lagi. Nampak ah? Wa ma warada. Apa dia? Selepas ayat Quran tu, fiha yufraku kullu amrin hakim, fa dhamir raji' ila lailatul qadri indal jumhur minal mufassirin, wa ba'duhum raja'ahu lil lailatin nisfi min sya'ban, fatuqaddarul asya' wa tusabbatu fis suhuf fiha wa tusallamu li arbabiha minal malaikah fi lailatul qadri wa hiya min khususiyati hadhihi al ummah wa hiya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Wa ma warada tu. Apa tu? Okey. Dia kata wa ma warada min raf'iha. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahawasanya Lailatul Qadar tu diangkat. Jadi apa maksud diangkat Lailatul Qadar tu? Adakah Lailatul Qadar tu dah tak ada dah? Waktu zaman Nabi tu je ke? Jadi dia nak sebut kat sini lah, wa ma warada, dan apa yang warid, dalam hadis, min raf'iha, daripada terangkatnya Lailatul Qadar tu, fa ma'nahu, maka makna apa yang warid tu, raf'u ta'yiniha wa ilmiha, maksudnya diangkat daripada ditentukan malam-malam yang tertentu, dan diangkat daripada pengetahuannya. Maksudnya orang tak tahu. Diangkat daripada pengetahuan Lailatul Qadar tu bi khususnya, secara khusus. Jadi orang tak tahu secara khususnya malam bila. Sebab tu orang kata malam ni kot. Malam lepas tu esok kita tengok asal macam malam tadi. Nanti malam 27 pula duk kata malam 27 pula. Jadi tu maksud hadis tu lah. Bukanlah bahwasanya Lailatul Qadar tu rufi'at, diangkat, min asliha, diangkat daripada asalnya. Maksudnya tak ada dah. Bukan tu maksud dia. Maksud diangkat tu yang disebut dalam hadis tu, maksudnya diangkat pengetahuannya. Diangkat pengetahuannya dan penentuannya pada malam bila. Lepas tu adalah hikmah tu. Kenapa hikmah diangkat tu kan? Tak ditentukan mana-mana malam, supaya kita dapat bersungguh-sungguh beribadat pada setiap malam. Tidak hanya pada malam-malam tertentu sahaja. Baik, apa alamat dia? Wa min alamatiha annaha la takuna haratan wala baridatan. Dan daripada alamat-alamatnya, alamat-alamat Lailatul Qadar tu, bahawasanya malam tersebut, tak kisahlah musim sejuk ke musim panas ke, kan, dia tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. La takunu Lailatul Qadri tu
Malam Al-Qadar tu taklah panas, tak sejuk. Sedang-sedang. Wa an tatlu asy-syamsu sabihataha bayda. Dan matahari terbit pada paginya dalam keadaan putih. Apa maksud putih situ? Laisa fiha kathiru syu'ain. Tiada padanya pada pagi itu pancaran matahari, pancaran cahaya yang banyak. Maksudnya cahaya tu tetap ada, tapi dia taklah sekuat ataupun sebanyak pada selain daripada pagi tersebut. Wallahu a'lam, kan. Itu antara yang disebut oleh para ulama lah, kan. Antara alamat-alamat dia. Jadi kita pun kadang-kadang kita boleh teka-teka macam tu lah. Tengok pagi ni macam tak terlampau sejuk, tak terlampau panas. Malam tu pun tak terlampau sejuk, tak terlampau panas. Pagi tu tengok cahaya tak apa nak banyak. Kita pun boleh agak-agak lah. Malam tadi kot Lailatul Qadar, kan. Tetap kita tak tahu juga secara pasti, kecuali kalau kita diperlihatkan bahawasanya malam tu malam Al-Qadar. Wa yundabu an yajtahida syakhsu fi yaumiha kama yajtahidu fi lailatiha. Dan disunatkan seseorang itu bersungguh-sungguh pada siangnya dengan amal ibadat seperti mana dia bersungguh-sungguh pada malam Al-Qadar tu. Jadi bukannya malam tu saja, siang tu pun sama juga. Perlu kita ijtihad. Habis. Kemudian sambung sikit lagi. Kalam syarih. Kata syarih rahimahullah, wahya inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil ashril akhir min Ramadan. Wahya, dhamir itu merujuk kepada Lailatul Qadri. Dan ia malam Al-Qadar itu di sisi Imam Syafi'i tersimpan ataupun terbatas ia pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan. Fakullu lailatin muhtamilatun laha. Maka tiap-tiap malam daripada 10 malam yang terakhir itu ada ihtimal, ada kemungkinan malam itu adalah malam Al-Qadar. Muhtamilatun laha, muhtamilatun li lailati Al-Qadri. Tapi walaupun 10 malam yang terakhir tu ada kemungkinan salah satu daripada 10 malam tu malam Lailatul Qadar, apa dia? Malam apa yang lebih diharapkan? Malam apa yang lebih diharapkan? Ianya malam Al-Qadar. Kata syarih, lakin layalil witri arjaha. Tetapi malam-malam witir tu, malam-malam witir daripada 10 malam terakhir tu, malam 21, 23, 25, 27, 29, malam-malam witir itu arjaha, yang terlebih diharapkan. Jadi malam-malam witir itu lebih diharapkan lah daripada semua malam tu. Dan antara malam-malam witir tu pula, mana dia yang lebih diharapkan? Tadi antara 10 malam yang terakhir tu yang lebih diharapkan berlakunya Lailatul Qadar tu adalah malam-malam witir. Dan antara malam-malam witir tu pula ada banyak, kan? 21, 23, 25, 27, 29, ada 5. Mana yang lebih diharapkan antara 5 tu? Wa arja layalil witri lailatul hadi awis thalisi wal 20. Dan yang yang terlebih diharapkan daripada malam witir itu adalah malam yang ke-21 atau malam ke-23. Baik, kita tengok kata Muhasyi. Dekat qauluhu wa hiya inda Syafi'i radhiyallahu anhu munhasiratun fil ashril akhir. Malam Lailatul Qadar di sisi Syafi'i radhiyallahu anhu
terbatas ataupun tersimpan pada 10 malam yang terakhir. Nampak kata Muhasyi apa? Ai afradihi wa azwajihi. Pada 10 malam yang terakhir itu pada bilangan genapnya dan juga pada bilangan ganjilnya. Afrad tu dengan genap, azwaj ganjil. Kan? Betul ya? Kata balik. Zauj genap kan? Afrad tu ganjil. Silap. Jadi sama ada pada malam ganjil ataupun pada malam genap. Fala farqa bainahuma. Maka tidak ada bezalah di antara kedua-duanya, malam genap, malam ganjil ataupun malam genap, fi ihtimali kullin laha, pada kemungkinan tiap-tiap itu adalah malam al-qadar. Wa in kanatil autaru arjaha, walaupun malam ganjil itu lebih diharapkan daripada malam-malam yang lain lah. Kama sayazkuruhu syarih, seperti mana yang akan disebutkan oleh syarih. Jadi betul lah kita cakap tadi kan, ada ihtimal Lailatul Qadar tu berlaku pada salah satu malam daripada 10 malam yang terakhir, sama ada malam ganjil ataupun malam genap. Cuma yang lebih diharapkan daripada malam-malam tersebut adalah malam-malam ganjil. Wa qawluhu fa kullu lailatin minhu muhtamilatun laha, dia kata tafri'un ala ma qablahu. Perkataan syarah fa kullu lailatin, tiap-tiap malam tu, tiap-tiap malam daripada 10 malam terakhir itu ada kemungkinan malam Lailatul Qadar. Itu merupakan tafri' atas apa yang perkataan yang disebutkan sebelumnya. Apa dia perkataan yang disebutkan sebelumnya? Itulah perkataan Imam Syafi'i itu, wahya inda Syafi'i munhasiratun fil ashril akhir min Ramadan. Maka tafriq daripada situ, daripada kalam Imam Syafi'i itu, maka tiap-tiap malam daripada 10 malam itu ada ihtimal berlakunya Lailatul Qadar. Walidzalika qala al-Mutawalli, kerana itulah berkata Imam al-Mutawalli, yustahabbu ta'abbudu fi kulli layalil ashri hatta yahuzal fadilata 'ala al-yaqin. Disunatkan, dituntut kita ta'abbud, kita beribadat pada tiap-tiap malam, pada tiap-tiap malam pada 10 malam yang terakhir itu, sehingga kan seseorang itu dapat capai akan kelebihan Lailatul Qadar tu secara yakin. Kemudian disebut di sisi selain daripada Syafi'i, dia kata wa inda ghairi Syafi'i annaha da'iratun fis sanah. Jadi adalah pandangan yang mengatakan malam Lailatul Qadar ni bukan berlaku pada bulan Ramadan saja, berlaku juga pada selain bulan Ramadan. Dia berputar ataupun berpusing berpusing pada satu tahun tu. Dia berubah-ubah. Wa inda ghairi Syafi'an hada'iratun fis sanah fayan bari an yajtahida fi kulli layaliha talaban laha. Maka atas pandangan ni kan, saya gialah, sepatutnya lah seseorang itu bersungguh-sungguh beribadat pada tiap-tiap malamnya, tiap-tiap malam sepanjang tahun tu lah kan, kerana menuntutkan malam al-Qadar. Lepas tu ada lagi perbahasan dia sikit ni. Kita baca sikit-sikit, laju-laju lah. Wa qawluhu lakin layalil witri arjaha, dalam hasyiah qawluhu lakin layalil witri arjaha, yani istidrakun ala qawli munhasiratun fil ashrin akhir ma'a qawlihi fakulu latin minhu muhtamilatun laha lianna zahirahu anna jami'a layalihi mustawiyatun fada'a dzalika bil istidrak. Itu tak apa, tinggal warrajih. Dia kata sini warrajih annaha talzamu lailatan bi ainiha fala tantakilu anha. Kata yang rajihnya malam Lailatul Qadar, malam al-Qadar itu melazimi satu malam yang tertentu.
maka bila kita kata macam tu, tafriq daripada situ, tafriq daripada kata dia melazimi satu malam yang tertentu, maka malam Al-Qadar itu tidak berpindah daripada malam tersebut. Kalau kata malam 23, malam 23. Cuma kita tak tahu. Kalau kata malam 25, malam 25. Dia tak berpindah-pindah. Waqila, dan kata qil, innaha muntaqilatun. Kata qil, malam Al-Qadar itu berpindah-pindah. Fataratan takunu lailata hadi wa ishrin. Terkadang malam Al-Qadar itu malam ke-21. Wa taratan lailata khamsin wa ishrin. Terkadang malam 25. Wa hakadha, dan begitulah. Dia berpindah-pindah. Wa alaihi jaras sufiyah. Dan atas pandangan inilah berjalan oleh kita kata ahli sufi. Wa dzakaru lidzalika dhabitan, dan mereka menyebut bagi yang demikian tu akan dhabit dia. Depa sebut dhabit dah. Dan siap buat nazam lagi. Waqad nazamahu ba'dhum biqaulihi. Siap ada yang buat nazam hak di bawah ni lah. Maksudnya kalau puasa hari Jumaat, Lailatul Qadar tu bila? Tapi bukanlah secara jazam, secara yakin, kan? Mungkin daripada pengalaman yang depa dapat sendiri. Biasanya kalau puasa hari Jumaat, Lailatul Qadarnya berlaku bila? Hari Sabtu berlaku bila? Hari Ahad berlaku bila? Inilah nazam kat bawah ni. Tapi ada juga dhabit yang berbeza sikit daripada yang disebutkan ni. Dia bukan satu ni je. Cuma kita ambil tahu je. Yang penting kita hidupkan 10 malam terakhir tu. Ni kita ambil tahu je. Kan? Dia kata wa inna jami'an inna sum yauma jumu'ah fa fi tasi'il 20 khudh lailatal qadri. Dia kata kalau kita puasa hari Jumaat, maka pada hari yang ke-29 tu Lailatul Qadar. Kalau puasa hari Jumaat, Lailatul Qadar hari yang ke-29. Wa in kana yaumus sabti awwala saumina, kalau awal puasa kita hari Sabtu, fahadi wa 20 i'taminhu bila uzri. Maka hari yang ke-21 adalah malam Lailatul Qadar. Wa in halla yaumus saumi fi ahadi fa fi sabi'il 20 ma rumta fastakir. Kalau kelihatan anak bulan tu pada hari Ahad, maksudnya puasa hari Ahad, maka Lailatul Qadar tu pada hari yang ke-27. Wa in halla bil isnaini fa'lam bi annahu yuwafika nailul wasli fi tasi'il 20. Tasi'il 20, asalnya tasi'il 20. Kalau hari Isnin, pada hari Isnin malam Al-Qadar tu malam ke-29. Wa yaumas sulasa in bada syahru fa'tamid ala khamisil 20 tahdhi biha fadri. Tahdhi ke tahdhu, tengok baliklah. Kalau hari Selasa bermulanya Ramadan, maka malam ke-25 tu malam Al-Qadar. Wa fil arbi'a in halla ya man yarumuha fadunaka fadlub waslaha sabi'il 20. Kalau hari Rabu, kelihatan anak bulan, maksudnya puasa. Kalau hari Rabu, kata nampak anak bulan, maksudnya puasa hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya malam ke-27. Wa yaumal khamisi in bada syahru fajtahid tuwafika ba'dal 20 fi lailatil witri. Kalau hari Khamis malam Al-Qadar tu malam ke-21. Waqtara fil majmu'i wal fatawa al-qawla bi annaha muntaqilatun. Dan Imam Nawawi dia telah memilih dalam majmu' dan juga dalam kitab dia Al-Fatawa, dia memilih akan pandangan yang mengatakan malam Al-Qadar itu berpindah-pindah. Wa kalamu Syafi'i radhiyallahu anhu fil jam'i bainal hadis yaqtadihi. Walidzalika qala fi radah wa huwa qawi. Dan kalam Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pada menghimpunkan di antara hadis-hadis, memberi faham, macam tu jugalah memberi faham akan apa yang dipilih oleh Imam Nawawi itu. Maksudnya berpindah-pindah. Karena itulah kata Imam Nawawi dalam kitab Ar-Radah wa huwa qawi.
Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai situ. Nanti kita akan sambung dekat rukun-rukun ni lah. Rukun-rukun i'tikaf. Yang mana dalam ni dia takbirkan dengan syarat. Walahu syartani an-niyatu wal-lubsu fil masjidi. Ni bab niat ni ada tafsir sikit lah. Ada tafsir berkaitan dengan niat ni, dia jadi panjang sikit. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.